Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Kalau dah masuk ke dalam live ni, tolong komen, berikan komen supaya saya nampak pada hari ini. Okey, untuk kelas-kelas sebelum ni ini modul yang macam ini. Ini yang awak kena buat. Okey, nanti saya akan terangkanlah selepas ni. Baik, jadi siapa yang baru masuk tu boleh masuk ke dalam kelas sekarang. Okey, boleh masuk ke dalam kelas dan tolong komen sama ada jelas ataupun tidak. Berikan komen dekat bawah tu. Dan satu lagi, kita nak cakap sikit tentang adab. Di dalam kelas, tolong jangan beri emoticon yang bukan-bukan. Jangan tulis yang bukan-bukan juga. Apa yang awak boleh buat ialah kiranya awak nak tekan emoticon, awak boleh tekan like, love, okey, ataupun gembira, mood gembira. Bukannya awak nak tulis marah untuk dapatkan perhatian. Awak kena ingat setiap yang awak komen tu cikgu boleh kesan siapa. Jadi awak tolong jaga adab supaya bila saya sampaikan ilmu pada awak faham. Bila awak dapat ilmu daripada saya pun, awak punya fikiran pun lebih terbuka dan saya lebih tenang dan kita sama-sama gembira. Okey, sekarang 11 orang telah bersama dengan kita. Saya harap lebih lagi supaya dapat belajar dan dapat faham apa yang kita nak belajar pada hari ini. Hari ini ialah pengukuhan tajuk mikroorganisma yang telah disampaikan oleh Cikgu Ashraf sebelum ni. Sebab saya nak bimbing awak untuk buat latihan-latihan yang seterusnya. Okey, kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Saya akan awal sedikit kelas pada hari ini, sebab selepas ini kita akan beri laluan kepada kelas Cikgu Firdaus. Okey. Boleh. Waalaikumsalam Nabil. Nabil, awak dah habis sekolah kan? Atau masih oh, ni Nabil yang lain ya. Okey. Nabil bin Zakaria daripada Namarih. Apa khabar? Sihat Nabil? Alhamdulillah. Boleh teruskan komen-komen, berikan kata-kata positif. Okey. Untuk pengetahuan semua, segala live kita pada hari ini isi kandungannya telah dibincangkan bersama dengan semua cikgu-cikgu panitia sains untuk memastikan apa yang kita sampaikan tepat dan murid-murid dapat faham. Tetapi sekiranya awak tidak faham setelah cikgu ajar nanti, awak masih lagi boleh bertanya dengan guru sains di dalam kelas masing-masing. Baik. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Ashraf yang yang telah pinkan adab. Okey. Sebab kita ni belajar, walaupun kita belajar secara online, tetapi kita punya adab semasa belajar juga perlu diamalkan. Okey, murid-murid sekalian. Okey, sekarang bersama kita 17 orang. Saya harap lebih ramai lagi yang masuk ke kelas kita pada hari ini. Okey. Okey Tunggu. Okey, boleh komen nama? Hai, Putri Ramadhani daripada Namari. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Dah makan? Mak jangan kat sini dulu, Mak. Sekejap, mak saya baru sampai ya. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain. Ada lebih kurang dalam 3 minit lebih lagi sebelum kelas kita bermula. Saya harap semua telah duduk dengan tenang dekat meja. Boleh juga keluarkan buku teks. Okey. Sebab lepas ni kita akan belajar dan awak semua dapat serap masuk apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, 21 orang bersama dengan kita. Saya harap lebih lagi boleh masuk ke kelas sekarang. Jadi, awak boleh buat komen, saya boleh balas komen-komen awak juga. Okey?
Hai Haikal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haikal ya? Ya, Megai daripada Namare. Apa khabar? Okey, jemput kawan-kawan yang lain, baru 21 orang untuk kelas tadi daripada darjah 5, lebih lagi jumlahnya. Takkan tahun 6 boleh kalah pula. Waalaikumsalam Aida Adlina daripada Namustari. Okey. Waalaikumsalam Alia, sihat? Okey. Untuk pengetahuan semua, hari ini ialah ulang kaji tajuk mikroorganisma yang telah disampaikan oleh Cikgu Ashraf. Dan selepas itu kita akan saya akan bimbing awak macam mana nak buat latihan PDPR yang telah diberikan. Saya harap semua orang dah ambil modul ni dekat sekolah. Siapa yang belum ambil, tolong ambil segera. Kalau boleh hari ini juga, sebab kita dah bagi selama 5 hari. Dah lebih kurang 5 hari. Jadi tapi masih ada yang belum ambil lagi ya. Saya faham ayah awak semua sibuk bekerja semua, tak apa. Tapi luangkan sedikit masa untuk ambil, sebab ini kita akan gunakan. Baik, untuk tidak meninggalkan masa lagi, marilah sama-sama kita memulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Mari sama-sama kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Okey, hari ini ialah mikroorganisma, iaitu untuk pengukuhan. Baik, tajuk hari ini ialah mikroorganisma. Yang ini ialah slide yang saya ambil daripada Cikgu Ashraf. Okey, baik. Perkara penting yang awak kena ingat ialah mikroorganisma ada 5 jenis yang utama. Yang pertama, kalau Cikgu Ashraf sebut, disebut fungi. Saya sebut fungi. Ada orang sebut fungi, ada orang sebut fungi. Tak kisah apa pun sebutannya, yang penting awak tahu ejaannya yang betul. Baik, fungi ni ada contohnya seperti ialah yeast pada roti ataupun kulat. Okey, fungi ni ialah kulat ataupun yeast. Dia ialah mikroorganisma yang bersaiz besar, paling besar, sebab dia boleh dilihat dengan mata kasar. Tapi untuk lihat dengan lebih jelas, biasanya kita akan gunakan kanta pembesar. Kalau untuk protozoa pula, specialnya tentang protozoa ni, ia hidup di dalam air. Contohnya macam ameba. Okey, ameba dia duduk kat dalam air. Kalau fungi tadi ialah yang terbesar. Protozoa ciri utamanya ia hidup di dalam air. Untuk bakteria pula, okey, bakteria ialah mikroorganisma yang banyak dan dia ada berbagai-bagai saiz. Okey, yang macam Cikgu Ashraf dah terangkan. Awak boleh tengok video yang sebelumnya. Kalau alga pula, alga ciri utamanya ialah dia berwarna hijau sebab dia ada klorofil. Okey, dia ada klorofil, maksudnya dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Macam tumbuhan. Dia berwarna hijau. Dan akhir sekali ialah virus. Virus ialah mikroorganisma yang bersaiz paling kecil dan paling halus. Kalau nak tengok virus, kita tak boleh tengok dengan mata kasar dan kita tidak boleh tengok dengan mikroskop yang biasa. Biasanya kalau nak tengok virus ni kena gunakan mikroskop elektron. Sebut betul-betul, mikroskop elektron. Elektron. Ulang sedikit, fungi ialah kulit ataupun contohnya ialah yeast. Protozoa contohnya ialah ameba. Bakteria, lepas tu ada alga, iaitu mikroorganisma yang berwarna hijau dan menjalankan fotosintesis. Dan virus, mikroorganisma paling halus dan paling kecil. Sebelum tu saya terlupa, maksud mikroorganisma. Mikro ialah halus, organisma ialah hidupan. Jadi mikroorganisma ialah hidupan yang halus ataupun hidupan yang kecil.
Okey, baik. Seterusnya, ini ialah dua contoh mikroskop yang telah diberikan, yang ditunjukkan oleh Cikgu Ashraf sebelum ni. Mikroskop yang kita guna kat makmal biasanya namanya ialah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ni dia tak boleh tengok objek yang terlalu kecil. Okey. Manakala mikroskop elektron boleh tengok objek yang sangat halus. Contoh macam virus, dia boleh dilihat. Faham semua? Faham? Okey. Mikroskop cahaya yang biasa kita gunakan dekat dalam makmal di sekolah ataupun dekat bilik sains kat sekolah. Mikroskop elektron ni untuk melihat objek ataupun hidupan yang sangat halus. Okey. Baik, seterusnya. Baik. Untuk kita nak tengok mikroskop tu ialah benda hidup, nak buktikan dia benda hidup, dia juga menjalankan proses macam mana benda hidup lain, iaitu dia bernafas, bergerak dan bertumbuh. Macam dalam gambar yang telah dibekalkan ni, macam mana kita nak buktikan dia bernafas? Yang pertama ialah dough. Dough tu kita letak yeast. Lepas tu kita biarkan berapa lama kat roti, kita nampak roti tu dia membesar. Maksudnya dia bernafas, dia jadi besar. Lepas tu awak semua perasan tak? Awak perasan tak? Okey, bagus. Awak perasan tak? Kalau awak potong roti, awak tengok dekat dalam roti tu dia ada lubang-lubang. Kat roti tu ada macam lubang-lubang udara. Perasan? Nampak tak semua? Akmal, yang lain-lain nampak? Kenapa dia ada lubang-lubang udara? Itu membuktikan bahawa dia bernafas. Dia bernafas, sebab itulah kita nampak ada lubang-lubang udara. Okey. Cara yang kedua nak membuktikan dia bernafas ialah kita dengan gunakan belon. Belon tu botol biasa, kita letakkan dalam tu yeast, lepas tu kita letakkan air dan juga gula. Lepas tu kita tutup atasnya pakai belon, kita biarkan beberapa lama, belon tu mengembang. Ini membuktikan bahawa yeast ataupun kulat tadi dia bernafas dan dia mengeluarkan gas karbon dioksida, mengakibatkan belon tersebut mengembang. Okey, untuk nak tengok mikroorganisma bergerak, kita tidak boleh tengok dengan mata kasar. Jadi, cara yang paling mudah untuk kita tengok dia bergerak, kita kena gunakan mikroskop. Untuk melihat mikroorganisma bergerak ni, biasanya kita gunakan air dalam kolam. Air dalam kolam tu kita ambil, kita letak bawah mikroskop, kita dapat tengok. Jadi kita nampaklah amoeba tu bergerak macam mana. Okey, faham Okey. Dan untuk nak tengok macam mana mikroorganisma tu bertumbuh, contohnya pada roti. Roti tu kita renjiskan dengan air dan kita biarkan beberapa lama. Makin lama kita tengok semakin banyak kulat pada roti. Itu membuktikan bahawa mikroorganisma juga bertumbuh. Okey, faham semua? Faham Jadi mikroorganisma ni ada tiga ciri yang menunjukkan dia ni ialah benda hidup, iaitu dia bernafas, dia bergerak dan juga dia bertumbuh. Okey, seterusnya. Okey. Kalau macam manusia, kalau kita nak hidup, kita nak membesar, kita kena makan, kita kena cukup nutrien. Jadi mikroorganisma juga ada ciri-ciri yang penting untuk dia boleh membiak dan dia boleh bertumbuh. Yang pertama, dia memerlukan air. Kena ada air. Kalau tak ada air, dia tak boleh nak hidup. Yang kedua, kena ada udara. Yang ini penting sikit faktornya, iaitu dari segi suhu. Macam mana suhu yang sesuai? Dia tak boleh sejuk sangat, dia tak boleh panas sangat. Suhunya yang biasa yang kita senang nak terangkan ialah
suhu yang suam. Maksudnya suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk untuk memastikan dia dapat tumbuh dengan baik. Okey. Dan seterusnya dia juga memerlukan nutrien. Maksudnya dia kena ada makanan lah. Kalau tak ada makanan macam mana dia nak hidup kan? Okey, faham? Okey. Dan keasidan yang sesuai. Dia kalau terlalu berasid tak boleh, terlalu tak ada asid pun tak boleh. Jadi dia kena asid yang sesuai. Keadaan dia tu tak terlalu beralkali ataupun tak terlalu berasid. Barulah dia boleh tumbuh dengan baik. Jadi untuk mikroorganisma tumbuh dengan baik, dia ada 5 kena ingat. Air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Sekejap, salah tekan. Okey, kesan buruk kepada mikroorganisma. Mikroorganisma ni dia memanglah sebab dia ni benda halus dan banyak juga keburukan dia. Dan okey, antaranya keburukan dia ialah dia boleh merosakkan makanan. Okey, biasanya kalau kita biarkan je terdedah, mikroorganisma kena pada dia, mikroorganisma sesuai, dia akan menyebabkan rosak makanan. Contoh kalau ayam kita biar dekat luar, apa jadi? Ayam tu akan cepat rosak. Begitu juga dengan roti, buah-buahan, itu semua akan rosak akibat daripada kehadiran mikroorganisma. Okey. Selain daripada itu juga dia menyebabkan penyakit berjangkit. Contoh paling glamour sekali lah, saya bagi sedikit Contohnya ialah sakit konjungtivitis. Konjungtivitis sakit apa? Sakit mata. Sakit mata. Mata dia merah je. Okey, bagus. Siapa ni? Azan Yasin. Okey, bagus. Awak meringkaskan apa-apa semua ya. Okey, bagus. Okey. Dia menyebabkan penyakit berjangkit lah. Selain daripada tu, yang macam sekarang ni yang paling terkenal ialah COVID-19. Dia berjangkit di antara satu sama lain. Selain daripada tu, menyebabkan perebutan gigi. Sebab tu sebelum tidur kita kena gosok gigi. Sebab mikroorganisma atau bakteria dalam mulut kita ni dia menghasilkan asid. Asid tu boleh menyebabkan gigi kita menjadi rosak. Sebab dia menghakis gigi kita. Bila kita gosok gigi, ubat gigi bersifat alkali. Awak dah belajar masa tahun 5 dulu. Jadi alkali dia campur dengan asid dekat dalam mulut kita, dia akan menjadi neutral sesuai untuk gigi dan elakkan gigi daripada rosak. Jadi sebelum kita tidur, kita kena gosok gigi untuk mengelakkan gigi kita menjadi rosak. Okey, seterusnya keracunan makanan. Ini sebab kalau kita makanan basi lah contohnya bila kita makan basi tu disebabkan oleh mikroorganisma, kita makan, jadi kita menyebabkan keracunan makanan. Apa kesan keracunan makanan? Muntah-muntah, loya, sakit perut, pening kepala dan paling teruk boleh menyebabkan kita kehilangan air yang banyak dan pingsan. Okey. Faham? Okey, bagus. Seterusnya, okey, kegunaan mikroorganisma. Tadi keburukan. Walau bagaimanapun mikroorganisma ada banyak kebaikannya. Okey, contohnya dalam pembuatan makanan. Okey, kalau kita tengok macam roti, yogurt, okey, ini roti kita gunakan yeast untuk dia kasih dia gebu. Jadi kita gunakan yeast dalam pembuatan makanan. Macam bakteria ada dekat dalam air yang awak selalu minum. Bakteria baik, selalu orang cakap air yogurt, air apa tu? Awak tahulah air apa kan selalu kita jual kat sekolah. Selain daripada itu, penghasilan antibiotik untuk ubat-ubatan. Antibiotik dengan vaksin ni ubat-ubatan. Sekarang pasal COVID-19 juga, kalau awak tahu, sekarang dah dihasilkan vaksin. Jadi vaksin ni mampu untuk mengelakkan kita daripada kena penyakit, insya-Allah. Okey. Jadi daripada mana antibiotik dan vaksin? Daripada kulat untuk dihasilkan. Selain daripada tu, penguraian bahan organik. Kadang-kadang kita buang sampah, contohnya ayam. Kita buang daging yang baki-baki sisa makanan. Macam mana dia boleh terurai, dia hancur dan menjadi tanah. Kata orang jadi tanah lah.
Dia terurai tu maksudnya dia hancur, dia reput. Dia reput dengan hancur ni disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Jadi dia terurai. Bayangkanlah kalau tak ada kulat, tak ada benda ni semua, tak ada bakteria. Sampah tu biar je. Jadi sampai bila-bila pun dunia makin penuh dengan sampah sebab tak dihapuskan. Jadi kita kena berterima kasih tau dengan mikroorganisma sebab dia dapat melupuskan semua sisa-sisa yang ada ataupun sampah-sampah yang ada. Okey. Jadi, macam mana penyakit berjangkit ni boleh merebak? Yang pertama, dia melalui makanan dan minuman. Seorang sentuh makanan tu kat tangan dia ada bakteria. Lepas tu, orang lain makan pula. Jadi, dia menyebabkan penyakit tu boleh berjangkit kepada orang yang lain. Selain daripada tu, contohnya dia boleh juga tersebar menggunakan melalui bersin ataupun batuk. Kadang-kadang kita bercakap kuat pun, ada air liur yang tersembur tu pun, itu boleh menyebabkan berjangkit. Alright. Selain daripada tu, sentuhan secara langsung. Maksudnya kita pegang tangan dia, kita pegang badan dia. Okey, itu juga menyebabkan penyakit berjangkit. Dan selain daripada itu, ada haiwan yang membawa penyakit macam lalat dengan nyamuk. Dekat dalam dia ada virus, dia gigit orang lain pula kena. Contohnya demam denggi. Nyamuk tu bawa penyakit. Dia gigit kat seorang orang yang ada penyakit, dia gigit kat orang lain pula kena. Jadi, macam mana elakkan penyakit berjangkit? Kena cuci tangan, jangan kongsi barang. Cakap pasal kongsi barang ni, ini satu masalah. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita nampak kat rumah dia, kita tumpang bilik air dia, kan? Kita pergi bilik air dia, kita tumpang, kita nampak dekat rumah dia tu cuma ada satu je berus gigi. Awak boleh bayangkan tak? Satu je berus gigi. Maksudnya dekat rumah orang tu, dia gosok gigi macam mana? Dia kongsi ramai-ramai. Okey. Ataupun tuala. Ini berlaku juga kadang-kadang. Awak pergi bercuti dengan family awak. Awak pergi, okey, lepas dekat hotel biasanya sediakan towel berapa banyak? Dua towel. Awak ada 4 orang. Mula-mula bapa awak pakai. Lepas tu awak pula pakai. Dah lap-lap ketiak semua. Lepas tu awak buat lap muka pula. Bayangkan keadaan tu, kan? Jadi barang-barang peribadi tidak boleh dikongsi walaupun dengan mak, ayah, adik-beradik. Tahu, rapat, sayang. Tapi barang peribadi jangan kongsi. Sebab boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Contohnya kadang kita tak tahu, kadang-kadang ada mungkin dia ada gatal-gatal ke apa ke, boleh. Terutama dalam mulut. Dalam mulut kita ni, walaupun kita dah basuh macam mana pun, kita dah cuci, bakteria dalam mulut ni penuh. Okey, ini kita gosok gigi, lepas tu kita basuhlah bersih-bersih konon. Okey, basuh. Lepas tu kita bagi orang lain pula. Belum tentu bakteria yang ada tu masih di situ lagi. Jadi janganlah berkongsi barangan peribadi. Okey, baik. Selain daripada tu, kita kena minum air yang dah dimasak. Ataupun sekarang ni air tapis pun okey, sebab dia punya filter tu halus, jadi dia mampu untuk menapis bakteria. Tapi walau bagaimanapun dah tapis ke apa, air yang paling baik ialah air yang telah dimasak. Okey. Dan luka, kalau kita ada luka, jangan biarkan terdedah. Ada saya pernah dengar orang cakap luka ni orang cakap luka ni kena biar, kena angin, nanti dia kering cepat. Tak. Sebenarnya bila awak ada luka, awak kena tutup. Sebab kalau awak tak tutup, ada bakteria mikroorganisma boleh kena pada luka awak tu. Akibatnya dia jadi lebih teruk. Faham tak anak-anak sayangku semua? Okey. Dia kena tutup untuk elakkan daripada lebih teruk lagi. Dan dia kena buka, cuci luka tu dan tampal lagi untuk elakkan daripada mikroorganisma menjangkiti dia. Selain daripada itu, ada juga cara lain, iaitu kuarantin. Awak selalu dengarkan istilah kuarantin. Kita asingkan pesakit yang ada penyakit berjangkit, sehingga dia baik, baru dia boleh masuk dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kita biarkan, nanti semakin lama, semakin ramai orang yang kena penyakit. Okey, itu adalah langkah untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Okey.
Selain daripada yang disebutkan tadi, kita kena amalkanlah setiap hari amalan hidup sihat. Jaga kebersihan bilik tidur, kemas, elakkan makan tedah dan dihinggapi lalat. Okey, kalau kita kedai makan, pastikan tengok ada tak lalat. Kalau ada lalat, mungkin ada lalat lah. Orang tu jaga strategi bas supaya tidak kena pada lalat. Dan saya tu kena tutup makanan. Lepas tu pakai sabun. Jangan pakai sabun nak wangi-wangi je. Pakai sabun yang ada antiseptik. Dia ada tulis. Contoh macam Dettol. Dia ada tulis kat situ penyakit, dia kat situ antiseptik. Maksudnya dia boleh menghapuskan kuman. Ada tulis 99.9%. Selain daripada tu, memakai penutup hidung dan mulut sekiranya kita ada penyakit. Contohnya ada batuk, ada sesama. Untuk elak orang lain kena, kita pakai penutup mulut kita. Dan jangan dekat-dekat dengan orang penyakit berjangkit. Orang ada penyakit, jangan terlalu dekat. Okey, kita dah nampak mata dia merah, kita pun saja dekat-dekat supaya kita kena juga. Untuk apa? Itulah yang menyebabkan penyakit jadi berjangkit. Okey, jadi ini ialah sekadar ulangan apa yang Cikgu Ashraf dah terangkan pada minggu lepas supaya dapat recall balik apa yang awak dah belajar. Jadi selepas ni awak dikendaki untuk membuat latihan yang telah dibekalkan, yang mak ayah awak dah ambil. Okey, yang mak ayah awak dah ambil tu kan? Mak ayah awak dah ambil tu, awak kena buat. Okey. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa yang awak kena buat. Awak kena bukan koyak tau. Awak kena tanggalkan dan tampal terus. Tak payah gunting. Awak buka, awak terus tampal je pada buku latihan hijau. Tak payah gunting-gunting, tampal je terus. Sebab itulah belakangnya saya biar kosong. Cikgu-cikgu sains semua biarkan kosong. Faham? Okey. Jadi apa yang awak kena buat ialah daripada muka surat 23 hingga muka surat 30. Okey, untuk muka surat yang pertama, muka surat 23, muka surat yang ini. Ini yang original yang ini yang photostat. Ini photostat punya. Okey, muka surat 23 ni dekat atas tu dia bagi senarai mikroorganisma. Awak kena masukkan dia dekat petak mana? Dekat petak yang ni PQRST. Manalah awak susun. Okey, faham tak? Faham Muka surat 23 saya akan terangkan satu-satu. Jadi awak insya-Allah awak boleh buat. Ini tadi soalan yang ini dia tanya apakah maksud mikroorganisma. Tadi cikgu dah cakap awal-awal tadi, mikro tu apa, organisma tu apa. Tuliskan jawapan, awak boleh rujuk dalam buku teks juga. Dan yang bawah ni awak cuma padankan. Mempunyai sifat tumbuhan siapa? Paling besar, mikroorganisma paling besar siapa? Awak gabungkan dekat sini. Okey. Kalau yang dah buat bagus, tapi selepas ni tolong tunggu arahan cikgu. Cikgu suruh buat baru buat dan tampal di dalam buku. Okey, seterusnya. Ini ialah ameba. Ameba ni bergerak. Dia kata soalan pertama, namakan alat yang digunakan untuk membuat pemerhatian. Saya dah cakap tadi, apa nama alat tu untuk tengok mikroorganisma. Ini bukan virus ya. Ini bukan virus. Ini mikroorganisma biasa. Nak tengok dia bergerak, kena gunakan apa? Kalau tak faham, awak boleh tengok video ni semula ataupun tengok buku teks. Lepas tu, 22, kenal pasti mikroorganisma yang diperhatikan. Awak kena namakan. Apa nama mikroorganisma ni? Apa nama mikroorganisma yang kedua? Okey. Berikan kesimpulan terhadap proses hidup yang ditunjukkan. Yang pertama ni nampaknya dia sedang apa? Mula-mula kat sini. Lepas tu dia pergi sini, lepas tu sini. Yang sini pula mula-mula satu, lepas tu dia jadi dua. Itu apa? Okey. Yang nombor 4. Okey, sorry. Okey, nombor 4. Nyatakan satu lagi proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma. Proses hidup ada berapa tadi? Proses hidup. Okey, Adam Haziq, awak tak ada kertas, awak kena ambil dekat sekolah. Ada dekat kotak. Okey. Cikgu dah maklumkan di dalam kelas masing-masing. Okey. Seterusnya
Nombor 4, nyatakan satu lagi proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma. Ada 3 tadi, yang sini 1, ni 2, bergerak, bertumbuh, ada 1 lagi. Awak tulis kat sini apa. Okey, nombor 5, jelaskan dengan ringkas yang membolehkan kamu membuktikan jawapan kamu di 4. Yang ini eksperimen apa yang boleh buat untuk yang 4 tadi. Faham tak? Saya harap awak faham. Okey. Dan nombor 6, berikan kesimpulan tentang mikroorganisma. Maksudnya mikroorganisma ialah benda apa? Nombor ni yang last sekali ni, mikroorganisma ialah benda apa? Okey. Baik, seterusnya muka surat 26. Okey. Muka surat 26. Yang nombor 1 tu, nyatakan pemerhatian yang akan diperolehi selepas 2 hari. Satu dia letak dekat luar, dekat gelap. Yang satu lagi dia letak dekat dalam peti ais. Jawapannya awak akan tulis kulat bertumbuh atau tidak. Kulat bertumbuh, kulat tidak bertumbuh. Itu je jawapannya. Saya dah bagi hint untuk awak jawab. Okey, yang nombor 1 ni kulat bertumbuh atau kulat tidak bertumbuh. Okey. Nombor 2, ramalkan kadar roti L jika dibiarkan di luar peti ais selama 2 hari. Yang dalam peti ais tadi tu, dia pindahkan balik, dia letak dekat luar. Dia biar 2 hari. Apa jadi pada roti tu kalau dikeluarkan daripada peti ais? Awak akan tulis kesan dia. Lepas tu nombor 3, kesimpulannya seperti biasa, mikroorganisma ialah apa? Benda apa? Okey. Ini seterusnya ialah dengan gunakan peta Eyting. Okey. Kegunaan mikroorganisma. Ada berapa tadi? Ada 4 kegunaan mikroorganisma. Awak tulis 1, 2, 3, 4. Faham? Okey, bagus. Yang ni jawapan pendek-pendek je lah, senang je. Yang ini untuk buat apa? Yang kedua tu gambar ubat. Awak cakap je kegunaan dia apa. Jawapan ringkas-ringkas je. Kegunaan dia. Nyatakan. Lepas tu nyatakan cara penyakit berjangkit. Saya bagi contoh lah. Nombor 1, bersalam. Penyakit berjangkit. Dia kata cara macam mana penyakit tu boleh berjangkit. Nombor 1 jawapannya bersalam. Nombor 2 ada gambar orang tengah apa tu. Nombor 3 okey. Faham ya? Baik. Dan akhir sekali muka surat 30. Nyatakan jenis mikroorganisma yang ini. Nama mikroorganismanya apa? Lepas tu kaedah jangkitan. Macam mana dia boleh berjangkit? Macam mana dia boleh berjangkit? Jangan main-main semua. Okey. Seterusnya, cadangkan satu cara untuk berkesan. Ini pun tadi dah diterangkan. Baik. Sekiranya awak semua tak faham, sekejap saya nak tengok siapa yang komen macam ini. Okey. Sekiranya awak tak faham apa yang telah diterangkan, awak masih lagi boleh bertanya di dalam kelas masing-masing. Ikut cikgu masing-masing. Okey. Saya harap awak semua dapat faham apa yang telah diterangkan. Sekarang saya nak tanya soalan dengan awak dan saya nak awak yang jawab pula. Okey. Soalan pertama saya. Baik. Nyatakan mikroorganisma yang bersifat seperti tumbuhan. Apa jawapannya? Type di ruangan komen. Okey, saya tunggu. Alga. Bagus Alim. Bagus, terbaik. Okey, soalan seterusnya. Sekiranya kita nak tengok kulat, kita nak gunakan alat apa yang sesuai? Kita nak tengok kulat ataupun fungi. Nak gunakan apa? Bagus, Azian bagus, Nur Farisna bagus. Okey, sekarang soalan yang tadi saya dah nyatakan. Nak tengok
Kita nak tengok pakai apa? Bukan mikroskop. Ni fungi ataupun kulat. Kulat dia bersaiz yang paling besar sekali, yang paling sesuai. Mikroskop apa? Mikroskop apa? Mikroskop pun boleh, tapi mikroskop apa? Adakah mikroskop elektron untuk tengok kulat? Okey, kata pembesar ataupun apa? Mikroskop jenis apa? Mikroskop apa? Dia tak boleh mikroskop sahaja. Bukan. Mikroskop elektron untuk yang lebih besar. Ya, betul Nabil. Mikroskop cahaya, mikroskop light. Betul. Okey, sekarang saya tanya pula. Mikroskop elektron untuk tengok mikroorganisma jenis apa? Mikroskop elektron. Okey, betul mikroskop light. Light mikroskop. Bagus. Mikroskop elektron untuk tengok mikroorganisma jenis apa? Virus. Bagus Rahayu. Alin Ansor. Bagus juga. Tahniah diucapkan. Jadi, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak dapat selesaikan tugasan. Selepas ini, cikgu juga akan mengedarkan soalan kuis online yang awak perlu selesaikan di kelas masing-masing. Selesaikan soalan-soalan tersebut. Jadi awak ada 2 tugasan. Yang pertama, awak kena siapkan modul ni, muka surat yang saya bagi tahu sahaja tadi. Okey, iaitu muka surat 23 hingga muka surat 30. Ceraikan daripada buku tu dan tampalkan dekat dalam buku tulis. Tampal elok, tak payah gunting. Tampal elok. Itu yang pertama. Yang kedua, awak kena buat soalan online, kuis online nanti. Okey. Faham semua? Saya harap awak dapat tugaskan. Okey, untuk yang tampal tu awak tak perlu hantar, tak perlu snap picture. Tapi yang kuis online tu perlu sebab nak tengok awak faham ataupun tidak. Tapi apa pun bergantung kepada guru sains awak lah, ya. Okey. Sebab itu saja. Saya harap kita dapat berjumpa lagi. Belajar, jaga diri masing-masing. Harap kita dapat belajar walaupun di mana kita berada. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.